الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadir Jumaat yang saya hormati sekalian, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, kerana dengan takwa inilah menjadikan kita dapat kejayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, hari Jumaat 7 Rajab 1445 Hijrah, kita bersama-sama dalam Masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan semaya Jumaat ikut perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kita ambil ayat tu lah sebagai amal. Mari amal ayat tu dengan kita mari semaya Jumaat pada hari ini. Dan sebelum pada Jumaat, kita nak semaya Jumaat, disyaratkan supaya ada 2 khutbah daripada imam dan khatib sebagai khutbah nasihat mingguan kepada para makmum. Kerana Islam kita akan tertegaknya, akan terpeliharanya dengan hidupkan nasihat. Ad-dinun nasihah. Kena hidupkan tegur menegur satu sama lain. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kena gilir wasiat, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Alhamdulillah, khutbah yang saya cuba nak bentang pada hari ini berkaitan dengan pengajaran daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Memanglah ulama ada beberapa pendapat. Imam Suyuti koyak dalam kitab dia ada 15 pendapat tentang hari berlakunya Isra' Mi'raj tu. Malam mana ada sampai 15 pendapat ulama. Yang pentingnya kita tak ada nak di malam mana tu, kita nak di pengajaran yang kita boleh dan dapat ambil daripada Isra' dan Mi'raj. Yang pertama sekali, wahai muslimin, ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebut Isra' dan Mi'raj. Yang pertamanya dalam surah Al-Isra'. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Itu ayat yang berkaitan dengan Isra'. Allah Ta'ala yang Maha Suci membawakan hamba dia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisra'. Isra' ni makna musafir berjalan di waktu malam. Itu makna Isra'. Allah Ta'ala hatta malaikat Jibril alaihi salam pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bawa Nabi berjalan bermusafir di waktu malam. Daripada mana tu? Daripada Masjid Al-Haram di Mekah kepada Masjid Aqsa di Palestin. Sebelum pada Nabi dibawanya bermusafir waktu malam tu, ada dua orang malaikat mari cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari belah dada Nabi. Sebenarnya belah dada Nabi ni bukan kali yang pertama berlaku malam Isra' Mi'raj tu. Ada sebelum pada tu, masa Nabi umur 5 tahun, duduk bersama dengan Siti Halimah As-Sa'diyah, ibu nyusu Nabi SAW.
Nabi kena dah sekali. Kena malaikat belah dada dah. Belah dada, lepas tu ambil hati, basuh hati tu. Wear darah hitam daripada hati. Ya, dalam hati kita orang biasa ni ada darah hitam. Yang mana itulah tempat berhimpunnya segala penyakit hati. Bukan nyakit huacai dak. Bukan nyakit hak pasal lut tip. Dak. Tapi nyakit hak pasal deki lah, sekolah hak ke orang lah, waswah lah, munafik lah, semua tu ia panggil sebab darah hitam yang ada dalam hati kita ni lah. Kalau iman kita lemah bila, takwa kita lemah bila, nyakit ni ia kamrup, ia tubik sedang akal selalu dah. Supaya kumkan hak kita ni ada lah. Kita ni ada kumkan. Yang Tuhan jadi semayak budak-budak lagi. Sekarang kita gagah sihat ni tak apalah. Kena hujan, kena panas pun tak ada semua apa. Sebab kita gagah. Tapi mari mana kumkan kita tak erok, lemah. Tak boleh seleh ya. Kena piyah hujan pun semua hidung dah. Tak boleh seleh dah. Orang panggil pergi tempat kebuk-kebuk sikit mula nak berusing, nak gapo dah weh. Sebab apa? Antibody ataupun kumkan kita, tantan kita tu lemah, maka penyakit-penyakit pun dia sedang tuah dah. Tu antara benda yang kita boleh ambil situ juga. Katanya Nabi SAW adalah orang yang hati yang paling bersih. Nabi tak ada deki kat orang. Nabi tak ada sekoyak kat orang. Nabi tak ada nyakit waswah. Sebab darah hitam yang ada dalam hati Nabi SAW telah pun dibasuhnya oleh malaikat 2 kali. Umur dia masa 5 tahun dulu, lepas tu umur dia lebih kurang lah 50 tahun yang mana berlaku pada Isra Mi'raj sana itu. Masya-Allah. Itu pentingnya muslimin. Mengajar hak mula-mula kita boleh ambil, usahalah kita membersihkan hati-hati kita daripada segala penyakit hati. Dengan kita kuatkan iman dan takwa, banyakkan zikrullah, untuk nak memenuhkan hati kita dengan sinaran-sinaran suara-suara Al-Quran dan zikir-zikir. Quran boleh mencerahkan hati kita. Kalau kita nak bersih, ada jernihnya hati kita, lazimkan, amalkan baca Al-Quranul Karim. Dan usahalah menjadi Al-Quran sebagai kawan rapat kepada kita. Itu cara negara ringkas lah untuk kita nak ada hati tenang, hati bersih, berdasar kepada Al-Quranul Karim sebagai obat kepada hati-hati manusia. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah adalah menjadikan tenanglah oleh hati-hati. Zikir yang paling afdal sekali iaitu Al-Quranul Karim, baca dan tadabbur kepada ayat suci Al-Quranul Karim. Saya pesan pada faida, puasa ada lagi 53 hari lebih kurang. Kita nak masuk Ramadan tahun ni. Mintalah kita baca Al-Quran sebagai panah jing dah belah-belah. Mungkin daripada kita yang khatam Quran boleh puasa tahun dulu dah, sekali khatam, 2 kali khatam, setengah orang sampai 3-4 kali khatam pun ada ni. Tapi apakah lepas pada kita habis Ramadan dah kita tak ada khatam sekali, habuk lagi Quran kita ni. Apakah 9 bulan ambil ayat bulan Syawal sampai bulan Rajab ni dah 10 bulan dah ni. Nak masuk puasa sebulan lebih-lebih dah ni. Apa kita tak boleh nak khatam Quran sekali pun, wahai muslimin? Cuba kita buatkan bang dah. Tanya diri kita. Kita duk sibuk dengan gapo nama sehari-hari ni. Quran, sedangkan Quran ni ada lebih kurang 500 muka lebih-lebih ya. Kalau kira Quran kita dah baca tu 30 juz tu lebih kurang sejuh 20 muka lebih kurang. 30 juz 600 muka. 600 muka dalam masa 9 bulan 10 bulan. 10 bulan maknanya 300 hari. Kalau kita baca 2 pipi sehari ya. 2 pipi sehari. Walak song kita boleh khatam Quran dah sekali khatam boleh Rajab ni. 300 hari ku dengan 2 900 hari. 900 muka. Habis Quran sekali khatam.
Tapi mungkin kita tak ada nak kata kerana kesibukan kita dengan benda yang lain. Tu pesan saya hari ni lah. Cuba kelek top tuan kita setara mana ke kita sign dengan Quran tu, rapat setara mana cek situ. Kalau sehari tak pasal baca sepipi pun tak nak baca. 5 ayat tak ada nak baca. Makna kata hubungi faham sampai dengan Quran tu jadi hang-henya tu. Kita kena perapat semula wahai muslimin. Bulan Quran nak mari dah ni. Bulan Ramadan. Bulan yang diturun Al-Quran nak mari cari kita dah. Cubalah kita buat mendekati kita dengan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup yang Allah Ta'ala hantar untuk jadi hidayah hudal lil muttaqin, petunjuk spotlight kepada orang Islam, orang bertakwa supaya dapat pergi kepada syurga dengan selamat dan aman insya-Allah. Wahai muslimin yang dikasihi sekalian, yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mana basuh dada, belah dada, basuh hati, siap belaka dah, maka dibawanya oleh malaikat Jibril, naiknya binatang burak. Masya-Allah, burak. Binatang yang lebih kurang kalau kira Nabi royak ke, lebih kurang besar, lebih kurang dengan kuda itu ya, tuai tu. Tapi derah dia boleh lopak gitu. Satu jakah dia tu suk mata mana dia. Mata dia nampak 5 kilo misalnya, nampak mata dia dah. Jakah dia 5 kilo, 5 kilo sekali. Berapa minit saja Nabi kata, aku safar dah di Baitul Maqdis. Masya-Allah. Sedangkan zaman tu muslimin, zaman tu Mekah, orang Mekah pergi niaga di Palestin, di Syam tu, kena pakai masa berminggu-minggu. Naik unta, naik kuda nak boleh safar tu Nabi berapa minit saja safar perak dah kepada Baitul Maqdis. Masya-Allah. Satu mukjizat yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiknya burak, dia panggil burak. Maka apabila safar di Baitul Maqdis, Allah Taala bangkitkan roh-roh Nabi. Himpunkan roh-roh Nabi. Supaya mari jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pakat semaya belakang Nabi belaka. Roh-roh Nabi tu Nabi beribu-ribu orang Nabi tu maya belakang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tu imam. Nabi lain jadi makmum. Itulah ulama kata Nabi kita adalah afdalu al-anbiya'i wal mursalin. Nabi yang paling afdal, yang paling mulia, dan Rasul yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Kita kena berbangga wahai muslimin. Kita dibangkit jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia. Sedangkan Nabi itu akhir sekali dibangkitkan. Nabi hak akhir sekali dah. Hak ngesuk dah, ngelah dah. Tapi yang ngelah inilah yang paling mulia sekali. Kita nak jadi somkitnya dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena kena jalan hak Islam aja, hak Nabi buat contoh. Ini nak padan dengan kemuliaan yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mulia dah, Nabi Rasul yang paling mulia dah, tapi kita duk pasang tak ada nak kena jalan Islam mana. Tak ada nak ikut jalan ni hak Nabi ajar mana. Kita tak mulia juga. Seseorang tak akan mulia dengan baka mulia wahai muslimin. Tak akan mulia dengan baka, tak akan mulia dengan keturunan, tapi dia mulianya dengan amal dan takwa daripadanya. Allah Subhanahu wa taala ada ayat dalam ayat dia. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia daripada kamu semua iaitu yang paling takwa kepada aku. Kalau mulia dengan sebab keturunan, mengapakah anak Nabi Nuh alaihi salam yang nama dia Kan'an mati dalam kafir tu? Mati dalam kafir, lemah airnya
nah sebab tak saya dengarnya nah ajak ke dan dakwah ayah dia Nabi Nuh supaya naik perahu sekali dengan dia. Jangan mati dalam lemah air sana tu. Tu kemuliaan bukan anak rasul dia orang mulia semua. Kalau anak rasul sendiri pun, anak Nabi Nuh sendiri pun kafir dengan Allah, kafir dengan dakwah Nabi Nuh, maka dia juga digulung daripada orang yang binasa dan orang yang kafir, nah yang tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Itu sebagai apa yang boleh pengajaran yang kedua. Mulia dan tidak mulia kita di sisi Allah, wahai muslimin, tengoklah kepada takwa iman kita dan amalan soleh yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai muslimin yang dihormati sekalian, masa amatnya ringkas sangat tengah hari ni. Saya cuba nak betul lagi 2-3 faedah dan pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj pada khutbah yang kedua nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah Allahumma inni as'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan kamu seorang muslim yang sebenarnya. Sambungnya khutbah pertama tadi, antara pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj juga, setelah mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya sebagai tu imej kepada ruh-ruh para nabi, maka sudah pada bersalam, siap tanya khabar, siap belaka dah, Nabi pun dibawanya naik kepada langit. Naik kepada langit. Ulama ada beberapa pendapat kata Nabi naik langit tu naik dengan gapo. Kata setengahnya burak tu naik dengan burak. Tapi dalam hadis satu lagi kata Nabi tu tambak burak dia. Burak hak dia naik daripada Mekah mari di Palestin tu, Nabi tambak di pintu masjid, Masjid Aqsa, tambak situ. Lepas tu Nabi naik langit tu dengan tangga. Masya-Allah. Tu hewak tangga kepada Nabi. Tangga yang kita tak ada pelik lah, sebab kalau kita pergi tek tinggi-tinggi dah, misalnya tek Bayuk, 100 can lebih, naik lift star ya, lift 100 can lebih tu star ya. KLCC dah berapa bulan lapis tu nak naik dah atas pucuk tu star ya. Dengan masa 45 minit siapa dah tekak tinggi sekali. Itu perbuatan manusia pun boleh buat. Apa Tuhan yang Maha Kuasa tak boleh nak buatnya. Tak ada pelik Allah Taala nak bagi Nabi naik tangga lift hak dia lah. Hak Tuhan buat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khas untuk dia. Malaikat tak apa, dia ada sayap dia dah, dia pergi dengan sayap dia Jibril tu. Nabi pergi dengan tangga yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu satu pendapat ulama lagi. Jadi pentingnya Nabi naik sampai langit lah. Sama ada dengan burak ke, sama ada dengan tangga ke, sapa Nabi kepada langit yang pertama. Maka di situlah malaikat-malaikat yang duk jaga pintu langit tanya kepada malaikat Jibril, kata, siapakah yang kamu bawa bersama itu, hei Jibril? Tanya. Maka jawabnya malaikat Jibril kata, inilah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bawa Nabi kita Nabi Jibril royak nama Nabi Muhammad kepada malaikat jaga pintu langit, pakai buka belaka buka nak sambutnya, ahlan wa sahlan, sambut selamat datang kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Nabi.
Masuk langit yang pertama dalam hadis ayat atas jumpa dengan Nabi Adam. Allah, Nabi Adam kita duk tunggu cucu cicit dia dah lah. Nak jumpa dengan cicit dia ni. Nama Muhammad. Tanya khabar macam mana ke khabarmu hai Muhammad. Nabi Muhammad pun jawab lah. Jawab saleh cikgu dia. Royak kata saya sihat molek. Tanya khabar dia mari dah dua tu. Maka sudah pada tu pergi pula kepada langit yang kedua dengan rangkah lah. Tak ada nak royak dengan cara lain. Langit yang kedua jumpa dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ni tuai bukan roh saja. Sekali dengan tuai, sekali dengan badai duk ada atas langit. Sebab apa tu? Kerana Tuhan pero nyawa dia untuk nak mari bunuhnya Dajjal di akhir zaman. Dajjal ni akan tubik mari belum kiamat. Maka manusia tamadar tak boleh nak bunuh Dajjal. Tak ada senjata mana nak boleh bunuh Dajjal melainkan Nabi Isa alaihi salam seorang yang Tuhan izin dia bunuh Dajjal. Dengan apa? Pedang. Nabi Isa turun pada langit sekali dengan pedang untuk nak bunuh Dajjal yang duk menyesatkan manusia di atas muka bumi Tuhan ni. Pentingnya gi sudah saling dengan Nabi Isa, Nabi Yahya siap gi 3 4 5 6 7 sapanya Nabi Ibrahim mak tinggi sekali duk. Kelas tinggi kali Nabi Ibrahim weh. Langit yang ketujuh tu. Sebagai Abul Anbiya, bapa kepada rasul-rasul. Tu maka Nabi Muhammad pun salah lah dengan Abu Anbiya iaitu Nabi Ibrahim, tanya khabar gi mari sudah. Maka malaikat pun bawa Nabi pergi kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha inilah yang disebut dalam ayat yang berkaitan dengan Mi'raj. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Itu ayat yang sebut apa dia tu? Al-Mi'raj, naik langit tu. Mi'raj ni makna naik langit. Naik daripada dunia ni naik kepada langit sampai langit 7. Tu makna Mi'raj. Lepas tu malaikat royak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, aku boleh hantar mu sekat ni ya? Aku tak lagi dah. Sidratul Muntaha ni tempat aku boleh pergi lah sekali. Kalau aku kasih lakuh pada Sidratul Muntaha, badai aku ni hancur." Masya-Allah. Maka Nabi disuruh oleh malaikat Jibril supaya pergi sore. Gilah, boleh pergi Muhammad. Aku sekat ni boleh hantarmu. Okey. Ambil pergi. Maka di situlah Allah Taala perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya 50 waktu sehari semalam. 50 waktu. Maka Nabi kita reju terima hak tu riwayat terima. Terima 50 ke 50 lah. Klik mari turun mari jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa langit yang kena dah. Nabi Musa tanya, "Hei Muhammad, Tuhan perintah gapo ke umum tu?" Jawab kepada Nabi Musa sebagai seorang abang dia, "Hei abesa. Saya ni Allah Ta'ala perintah 50 waktu semaya sehari semalam." Tu dia. Nabi Musa tu ngiling. Jangan mu turun pergi Muhammad. Mu kena pergi minta kurang lagi. Gila. Kalau mu turun dengan 50 waktu sehari semalam, umat mu dosa ramalah tinggal semaya tu. Tu nasihat Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad. Takut umat dia tu tak cekak nak semaya, maka tinggal semaya dosa besar sekali lah. Tu dia. Nabi Muhammad pun mujurnya rengar nasihat Nabi Musa. Nya kelik pergi jumpa dengan Tuhan semula. Ya Allah, umat aku lemah sekali ni. Tak gerak nak semaya sampai 50, tolong kurang maka sungguh hadis kata 5 kali. 5 waktu dikurangkan. Tinggal 45 turun mari cari Nabi Musa. Nabi Musa kata, "Tuhan kurang tinggal apa weh?" Nabi Muhammad kata tinggal 45. Tak boleh lagi. Kelik minta semula lagi. Pergi semula-mula.
Nah, dengan rekahnya 9 kali duk pergi mari tu. Allah, 9 kali. Antara Nabi Musa dengan Tuhan tu dah. Nabi Muhammad duk pergi mari tu 9 kali. Gi kurangkan pahala semaya tinggal 5 waktu saja. Allah. 5 je. Tapi Tuhan royak kepada Nabi kita kata, "Hai Muhammad, walaupun aku kurang tinggal 5 pun dah. Tapi pahala mu semaya 5 waktu, aku beri malaikat tulis supaya 50 waktu sehari semalam." Masya-Allah. Ni buat kita ni. Butung tak butung ni. Orang nak tinggal semaya beh. Satu waktu kita semaya, wahai muslimin, Tuhan tulis supaya 10 waktu yang ditulis dalam pahala kitab amalan kita, wahai muslimin. 5 waktu boleh 50 pahala semaya. Allah, alangkah untungnya orang jaga semaya dan amatnya rugi dan jadi kartun benarlah orang yang tinggal semaya be, wahai muslimin. Ini sebagai nasihat ataupun pengajaran yang ketiga, jagalah semaya walaupun apa sahaja kamu dalam keadaan apapun. Walaupun duk atas katil di rumah sakit pun, rumah hospital pun, jangan tinggal semaya be. Selagi mana kita tu duk khabar molek. Dalam kita tak ada khabar. Orang panggil jadi cau-cau ni terang. Itu tak apa dah lah. Tak ada khabar apa dah. Mata pejam. Tak ada gapo sekarang khabar dah. Orang panggil tak ada bunyi apa dah. Kecek pun tak boleh. Hak tu, mudah-mudahan Tuhan maaf pada dia lah. Tapi selagi mana Tuhan duk khabar molek. Sekadar pergi buah hari ya. Sekadar kata pergi belah kaki ya. Kena semaya, wahai muslimin. Jaga-jagalah. Hei anak-anak yang tunggu ayah mak dia rumah sakit tu. Tolonglah peringat ayah mak dia semaya bel atik. Nanti kalaulah ayah mak kita dak semaya, misalnya akan esok dia kata depan Tuhan, ya Allah, aku ni duk sakit demam dalam rumah sakit 4-5 bulan. Anakku tak ada pesan rasa aku semaya, ya Allah. Tak lepas pula kita orang nunggu ni. Kita orang nunggu kena duk rapid chop ruam pula dengan ayah mak kita tu. Habis itulah nasihat saya pada hari ni. Kena tegur, kena royak. Ya, Zuhur masuk dah tu. Mak, ngorek masuk dah tu. Tu antara benda yang kita boleh bantu dan boleh beri peringatan kepada ayah mak kita yang uzur. Untuk mereka tak tinggal semaya be walaupun mereka itu dak atas katil mau sakit sekalipun. Akhirnya muslimin, Allah Subhanahu wa taala setelah mana dia perintahnya semaya kepada Nabi siap belaka dah, Allah Taala suruh malaikat tu bawanya Nabi tua gitu dalam syurga, gitu dalam neraka. Tak senak siksa hidungan. Dok dia nak royak sosok pula hari ni kata, apakah Nabi jumpa gapo ratik? Gambar hak Nabi nampak tu gapo ratik? Yang pentingnya nak royaknya dalam syurga penuh dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala cedai kepada ahli syurga. Satu yang nak royak dan royak dengan masyarakat ni, Nabi kita dengarnya suara jalan, suara selipar Bilal ibn Abi Rabah. Bilal ni orang yang ditukar bel masjid Nabi SAW, muazzin. Maka Nabi dengarnya suara selipar Bilal duk jalan dalam syurga. Bawa Nabi turun mari dunia, Nabi tanya Bilal, mu buat gapo nak mu amalan ni? Aku dengar suara selipar mu duk jalan dalam syurga tu. Allah. Jawab Bilal kata, ya Rasulullah, aku ni supaya amalan sahabat-sahabat lain juga, semaya, puasa, haji, gitulah. Tapi ada satu amalan yang mana aku ni aku duk buat sama ni, iaitu satunya tiap-tiap kali aku ni ambil air semaya, ambil wuduk, aku semaya sunat wuduk 2 rakaat. Tu. Setiap kali aku ambil air semaya, tak kira lah tengah hari ke malam ke, aku sudah pada ambil air semaya sunat wuduk 2 rakaat. Ni pesan saya akhir ni. Hidupkan semaya sunat wuduk. Kalau kita ambil semaya, di peli masuk sujud, kita niat sahaja aku semaya sunat wuduk 2 rakaat lillahi taala, insyaallah. Tu amalan hak Bilal buat. Dan satu lagi dia kata, dan setiap malam aku tidur ya Rasulullah, aku tidak ada perasaan deki, tak ada rasa nak marah, tak ada rasa mai pocai kepada umat Islam dan saudaraku yang di hak Islam suti dunia ni, aku tak nak hati dengan biasa rambut. Allah, hak itulah hak rasa payah sikit tu.
Tidur dalam keadaan hati kita bersih. Tak ada nak marah pia, tak ada rasa nak cemburu kok siapa, tak ada apa sekarang dalam keadaan dia pejam mata tadi. Allah, itulah amalan yang Bilal. Yang mana dia ada amal sehingga Nabi SAW dengar suara selipar dia di malam Isra' Mi'raj dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah muslimin yang dikasihi sekalian. Sebenarnya kalau nak royak hari Isra' Mi'raj kena bakal masa berjejer. Tapi dengan ringkasnya khutbah setengah jam pada hari ini, mudah-mudahan kita boleh pedah dan boleh pengajaran bersama. Dan sama-samalah kita selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana satu selawat kita kepada Nabi, 10 rahmat diberikan jari kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.